Muslim, iaitu mendirikan solat berjamaah dalam bentuk ataupun kaifiah yang dicintai oleh Allah, iaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak ada rapat-rapat lah tuan-tuan kan, ada jarak-jarak lah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala segeralah angkat wabak Covid ini, wabak coronavirus, dan kita boleh kembali solat seperti dahulu sedia kala lah. Dia pun Covid tu makhluk juga tuan-tuan kan, dia tak ada kuasa sebenarnya, yang berkuasa Allah juga. Jangan kita yakin. Ini orang pakai takut Covid kan, dia tutup mulut dia dengan mask kan, tapi aurat tak tutup. Dia takut Covid daripada Allah lagi. Macam mana tu? Kan nampak, orang nampak tunggu bas dengan gambut tak ada merebar ke, pakai mask kan juga. Kau pakai mask, kau takut Covid, kau dia dua lah, takut Covid dia lah satu ni takut keluar 1,000 kan. Kalau compound 1,000 kan. Kalau Allah Ta'ala dia tak nampak time tu Allah balas. Pasal Allah ni sifatnya Al-Halim, Halim kan? Yang maha lemah lembut, tak segera Al-Halim tu maksudnya tidak segera memberi azab, bagi can lagi, bagi can. Esok Allah dah ambil nyawa, tak ada can dah, mati kau, terkeluar berdarah air mata kau, terkeluar biji mata sekalipun tak boleh balik lah. Pada tu memang tak boleh lah nak tutup aurat. Kita tutup aurat untuk dia. Sama lah orang lelaki semua juga. Main bola pakai mask tapi seluar pendek pakai, kan juga kan. Patutnya ialah di akhir zaman ni mungkin pendadahan terhadap aurat ini dah jadi macam tak tahulah, mungkin dia salah faham. Lelaki dengan lelaki boleh je buka aurat, tapi lah yang tengok main bola tu perempuan pun ada juga. Jadi berhati-hatilah kita. Bersukan tak ada masalah, menjaga kesihatan tu kefarduan, menjaga kesihatan, menjaga diri fardu, tapi pada masa sama juga kena jaga juga kita punya hubungan dengan Allah dan syariat yang dibawa di junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan, saya itu ada, tak salah saya ada bagi juga salinan kitab dalam bentuk photostat dan juga tak tahu PDF ke, atau masjid tak photostat lagi, tak tahulah kan. Tapi saya harap nanti kalau ada, nanti insya-Allah next time ada kitab lah yang kita boleh jadi rujukan. Dan juga bila ada kitab ni, satu ulang kaji tu ada kan. Kadang-kadang kita balik rumah tu pegang kitab, apa ustaz ajar dapat baca sikit jadilah. Maksudnya ada persediaan kita nak tahu ataupun nak usaha kita memahami apakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang sebelum PKPB ni, ada orang ustazah lah, dia minta buat satu kuliah berkenaan perpecahan-perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi pun saya tanya dulu, muslimat ni tahu ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Boleh dikatakan bukan separuh, 3/4 daripada jemaah yang datang tu, 80% tak tahu apa tu akidah. Jadi saya kata kita belajar akidah dulu, baru kita masuk dalam al-farqu bainal firaq. Boleh, iaitu perpecahan di antara perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam, baru jelas. Kalau kita tak tahu. Jadi insya-Allah disama kat di sini juga kita belajar dan mengetahui akan sifat 20 akidah yang kita pegang. Mudah-mudahan kita tahu tadi itu, bertambah minat kita nak mengetahui akidah yang batilah, akidah-akidah yang sesat dan juga yang terkeluar daripada landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama mulakan pengajian kita ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Kemudian pada nazam yang seterusnya, thumma as-salatu was-salamu sarmada 'alan nabiyil khairi man qad wahada. Berkata al-Imam Ahmad Marzuki Al-Maliki rahimahullah, iaitu nazam yang ketiga, thumma as-salatu was-salamu sarmada, dan setelah itu
Selanjutnya selawat dan salam berterusan sarmada ala nabi khairi man qad wahada, ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam yang itu sebaik-baik pada mengesakan Allah Taala. Iaitu sebelum tu kita dah baca nazaman abda'u bismillahirrahmani abda'u bismillahirrahmani wa bil abda'u bismillahirrahmani falhamdulillahil qadimil awli al akhiril baqi bila tahuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi qad man wahda. Iaitu kenapa seterusnya dipuja dan dipuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai tertib mukaddimah dalam sesuatu kita panggil kepujian ke atas selawat. Melalui kepujian selawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat yang kita bacalah. Puji-pujian ini samalah dengan kalau kita lihat daripada firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan kalau kita lihatlah sebenarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara cara-cara nak mengabulkan doa ataupun hajat ialah pertama memuji Allah dan mensalawati atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa keampunan atas seluruh muslim muslimat. Itu tanda-tanda kalau kita nak mohon pada Allah, bagaimana kita nak dapat qabuliah daripada doa tadi, maka pertama memuji Allah Taala. Walaupun kita tahu memuji Allah pada kita itu tak seperti Allah memuji dirinya, namun ada juga usaha hamba memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan. Kemudian barulah kita puji kepada kekasihnya. Bila kita puji pada kekasihnya, dia bertambah berkat doa kita dan juga hajat kita. Jadi dalam kitab ini juga menunjukkan permulaan daripada khutbatul kitab ataupun khutbah pada kitab tadi, permulaan mukaddimah kitab juga adanya pujian pada Allah dan juga puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa salatu wassalamu sarmada, iaitu solat di sini, selawat yang Allah sampaikan, berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah selawat yang kita faham. Yang kita faham, selawat yang kita faham ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul tak tuan? Mana tuan, bukan Allah kata kepada Nabi Allahumma salli Muhammad ya Muhammad, bukan. Di sini ulama kata selawat dan salam itu ialah rahmat dan keselamatan. Jadi selawat ini puji-pujian dan juga kerahmatan yang Allah Ta'ala limpahkan ke atas Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil keselamatan. Dan juga bukan Allah saja yang menurunkan rahmat. Saya tak kau lakang kan, bahaya juga bagusi macam sarkis ni. Jadi bukan saja Allah yang maksudnya menurunkan rahmat kepada, maksudnya Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala saja yang mensalawati atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam arti kata memberi rahmat. Ada juga makhluk Allah yang suci yang Allah perintahkannya juga untuk berselawat, iaitu para malaikat kiram, yang malaikat-malaikat yang mana hampir dengan Allah, mereka ni ma'asum, mereka ni patuh taat pun diperintahkan oleh Allah. Maka Allah kata innallaha wa malaikat. Dalam bentuk apa? Bila malaikat ini berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunjukkan satu kemuliaan kepada Nabi, iaitu ada juga maksudnya ada juga makhluk Allah yang maksum yang maksud diperintahkan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bila malaikat-malaikat ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dalam bentuk agar diberikan keselamatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bila Allah dan
malaikat berselawat atas Nabi SAW, maka Allah Ta'ala juga perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai sekalian orang beriman, selawatlah kamu kesemuanya, dan juga mohonlah keselamatan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi kata orang yang paling hampir denganku di akhirat ialah orang yang paling banyak berselawat. Bahkan ada hadis Nabi kata, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat. Maksudnya asyara marrah, ya juga. Iaitu barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keselamatannya juga 10 kali ganda pada itu. Bukanlah satu orang tu dia selawat atas Nabi sekali, Allah berkata, oh siapa selawat ke Allah SWT. Bukan. Maksud itu ialah Allah memberi kebaikan padanya dan keselamatan. Selalu yang kita gambarkan macam tu, kau jangan main tu, kau selawat sekali, Allah selawat atas kau 10 kali. Macam mana tu dia selawat lah. Macam mana selawat tu kan? Orang tak faham. Maksudnya ialah dengan memberi keberkatan hidup dia. Orang selawat ni tak kisahlah tuan-tuan, dia ni dalam keadaan apa pun dia boleh selawat. Ustaz, ada orang tu Ustaz, dia berselawat, dia khabar dia dah selawat 2 juta dah Ustaz. Lepas tu dia nunjuk-nunjuk kat orang pula. Ustaz, boleh ke macam tu Ustaz? Dalam hal selawat tak ada masalah. Buat dalam kena riak pun dia beri pahala. Itu dia punya kelebihan. Buat dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk pun pahala. Lalu yang Pak Mak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjeling-jeling. Mana dapat pahala? Jangan main. Orang berjunuk kalau selawat pun dikira pahala. Tapi maksudnya keluar daripada adab lah. Secara adabnya dengan Nabi SAW ini, sebaiknya ialah kita berselawat dengan memberi, dengan membersihkan diri kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Sebagai, bukan maksudnya di situ ialah nak bagi tahu kalau kita cinta pada orang, kalau kita nak dating lah tuan kan, orang dulu-dulu ataupun nak pergi meminang, laki nak jumpa pasangan tu, bakal pasangan tu, dia tak ada pakai serabai balik kojo dengan bau hapak, datang beri jumpa kekasih tuan. Dia dah mandi bersih dah, tak pernah beli perfume, tak pakai gatal badan dia pakai kan. Pakai tak apalah, gatal pun gatal lah, janji wangi. Macam tu. Hantar surat pun tak ada surat kosong tuan, cak bodak kan. Buka bertopong muka. Ini kan pula kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, mana lebih pada tu. Mestilah suci, bersih. Bagus kita nak selawat tu, pakai miswak, selawat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu bukan adik-adik kita tuan-tuan. Kan bolehlah kita hoi boleh lah. Nabi bukan nak abang-abang, pak saudara, maklum itu. Nabi, dia Nabi. Sebab dia lah kita dapat hidayat. Sebab dia lah pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ini kita kenal Allah. Dapat sujud kat masjidnya, dapat iktikaf, dapat dengar kuliah, dapat penerangan akidah yang sebenar. Kalau Nabi tu tak diutuskan, entah apa kita sembah ini pun kita pun tak tahu. Lebih pada tu kita makan bondoping kan pun tak tahu kan. Ada binatang kaleping kan, tahu tak? Tahu tak binatang kaleping? Dengar merah jambu kan. Tu. Pink tu merah jambu lah. Habis. Ini kita tak tahu. Jadi berkat kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi sinar kepada kita, menerangi akidah yang benar. Masa tu nak sebut nama Nabi tuan-tuan dengan rasa rendah. Ya Allah, aku ni walaupun kita tahu pendosa, tetap kita kena selawat. Jangan rasa ya Allah aku pendosa, tak layak aku nak selawat dah. Jadi kita pun tak selawat. Itu nama tuan-tuan tak mengaji habis. Semua orang berdosa, ada orang tak berdosa ni. Saya seorang saya tak berdosa. Itu masalah tu. Itu cepat-cepat telefon apa tuan 999. Esok dia tikam tuan-tuan tak berdosa. Dia tikam saya tak berdosa kata. Dia memanglah tak berdosa. Itu orang gila memanglah kan. Tapi orang manusia semua berdosa, tapi bukanlah dia menjadi penghalang untuk diri dia berselawat ke atas junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka dalam
Rasulullah SAW, dalam kita memuja dan memuji Rasulullah SAW itu dengan puja dan puji yang layak atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang masuk bulan Maulid kecoh, tak boleh sebut Sayyidina. Pernah dengar kan? Sayyidina tak boleh sebut. Panggil Muhammad je. Panggil Muhammad je. Kau pergi jumpa abah dia, panggil nama apa? Kau suruh panggil nama kau. Apa nama abah kau? Mazlan. Kau panggil Mazlan tengok. Cuba tuan, boleh. Kita balik rumah jumpa abah kita, Lan, buat apa Lan? Memang ke bawah kan. Betul tak? Memang ke bawah. Tak ada adab loh. Memanglah ada hadis Nabi kata janganlah kamu memuliakan aku seperti mana orang-orang Nasrani maksudnya terlebih memuliakan Nabi Isa. Tapi kita pun faham orang Nasrani ini dia punya taksub dengan keajaiban kelahiran Nabi Isa tu, sampai dia menuduh Nabi Isa tu anak Tuhan, padahal Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Itu terang teruk lah. Kita pun tak pernah khabar Nabi SAW itu anak Tuhan. Ada tuan kita beritahu ada juga beberapa orang lah yang salah faham tentang masalah ketuhanan sehingga mengatakan Nabi itu pun Tuhan. Fa'iyadzubillah, bukan. Nabi itu makhluk Allah. Ana basyarum mislukum yuha, aku ni manusia seperti kamu, cuma dalam bentuk itu, dalam bentuk manusia, dan juga diberi wahyu ke atasku untuk menyampaikan risalah tersebut kepada umat. Kita panggil Sayyidina, panggil Nabi itu Sayyidina tu maksud tuan kami lah. Kita panggil Nabi itu sebagai tuan kami, boleh tak tuan-tuan? Tapi Nabi kata tak boleh, jangan panggil Nabi Sayyidina. Ayolah, macam kita, tuan apa khabar, tuan sihat? Janganlah panggil saya tuan, saya ni bukan tuan kan. Dia cakap tadi tu menyombong ke rendah diri? Mestilah dengan rendah diri, saya ni tak ada apa-apa, janganlah panggil saya tuan, sogan. Nabi bapak segala tawaduk. Tak ada orang lebih tawaduk daripada Nabi SAW. Jadi Nabi punya pergi cakap begitu kerana ketawadukan Nabi. Jadi kalau kita nak puji boleh tak? Boleh, silakan. Pasal kerana kemuliaan Nabi itu ada pada kita, jadi orang pun memuji Nabi. Macam kita lah tengah lagu orang lama-lama kan, dia sebelum panggil bini dia tu, dia panggil oh sayangku, oh intan payung, puja kan. Yang si perempuan lah tahu sipu-sipu macam siput kan, kejap nak masuk tak nak masuk, nak masuk tak nak masuk. Dia punya bila orang puji tu dia rasa macam kombang lah, berbunga-bunga hati kan. Makna kita dalam hal keluarga kita dengan anak kita, kita panggil anak kita sayang lah, cium dia lah, puja dia lah. Adik ni baik kan adik. Makna Nabi lebih pada tu layak dipuji. Kalau isteri kita pun kita boleh puji macam tu, oi masak sedap layang ni, garam tak ada langsung, tapi sebab nak jaga hati kita berpuji dia. Dalam masalah itu dia kata boleh. Tapi dengan Rasulullah panggil Muhammad, jangan panggil Sayyidina. Dia ada masalah ni sikit lah. Itu namanya orang dia sikit ni mental problem tuan-tuan. Dia tak kerti nak hormat orang, tak kerti nak hormat Nabi SAW. Adapun dalam fahaman Ahlussunnah wal Jamaah disunatkan menyebut Sayyidina kerana ta'zim akan Nabi SAW itu sebagai Rasul Allah. Bahkan dalam kita berselawat, dalam berselawat dianjurkan juga kita berselawat dengan selawat yang paling afdal seperti Nabi ajarkan kita, iaitu dikenali sebagai selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir. Itu selawat yang paling afdal. Kalau nak selawat lain boleh tak Ustaz? Selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat nuriyah, selawat apa tuan-tuan, dipersilakan, tak ada masalah. Sebab permohonan di dalam selawat tu semua selawat yang baik. Allahumma salli ala Muhammad bil qulubi wa du'aiha wal afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kan doa yang baik-baik itu minta ya Allah beri kebaikan, berkat Nabi SAW itu. Apalah tak boleh ambil berkat Nabi kan? Berkat Nabi SAW. Ada tak orang ambil berkat Nabi? Ada.
Kenapa? Salah satu tuan-tuan pergi umrah tu tak? Pergi umrah, pergi haji. Kenapa lah gebut-gebut nak cium Hajar Aswad tu? Cium Hajar Aswad kan? Semua saya rasa tuan-tuan yang pergi umrah ni mesti berebut cium Hajar Aswad. Betul tak? Kenapa? Pasal Nabi pun buat cium Hajarul Aswad. Jadi orang yang mencium Hajarul Aswad tu bukan pasal batu tu. Batu tu tak mulia macam Nabi. Nabi lebih mulia. Tapi nak, orang kata nak ikut, nak berlakon-lakon, nak tiru-tiru cara Nabi SAW, itu cium Hajarul Aswad. Bertabaruk juga dengan ciuman tadi. Baru Nabi cium, kita pun nak cium. Nabi usap apa tu rukun Yamani, kita pun usap juga rukun Yamani. Batu tu kalau roboh pun boleh, batu lain pun boleh naik, boleh, betul tak tuan? Berapa kali banjir dah. Berapa kali banjir zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair bina Kaabah, bukan Kaabah segi empat, bina Kaabah bulat. Datang Hajjaj Yusuf As-Saqafi datang, dia pecahkan balik pecahkan balik Kaabah tu, dia buat baru. Lepas tu berlaku banjir lagi, habis dia hanyut dengan batu-batu tak ke mana, bina batu lain pula. Orang tetap juga cium Hajarul Aswad, cium juga, usap juga apa ni rukun Yamani, kerana ada contoh daripada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang apa, puak-puak W ni lah saya panggil lah, tak puas hati dengan kita. Isu capal pun sama juga. Isu capal, kalau orang pakai capal Nabi kan, macam ni salah ke tuan-tuan? Ada soalan orang tanya dalam tu, Ustaz, baju krokodil ni ada gambar boyo boleh pakai tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Apa dalil Ustaz? Dalil Nabi tak pernah, Nabi kata kamu tahu menguruskan dunia kamu, urusan dia lah. Mana dia nak pakai lambang boyo, pakailah. Tak ada, dia kata tak ada dalil yang mengharamkan. Okey. Dia kata tak ada dalil yang mengharamkan pakai baju lambang boyo. Satulah. Lepas tu, Ustaz boleh tak pakai lambang capal? Oh tak boleh, Nabi tak pernah buat. Kenapa kau kata, nampak tak? Dia punya terplay out sikit tu. Kenapa kau tak boleh cakap boleh pakai sebab tak ada dalil yang mengharamkan? Betul tak? Ada tak dalil yang mengharamkan Nabi pakai bentuk capal, lambang capal kat baju, lambang capal kat piah? Ada tak dalil yang mengharamkan? Janganlah kamu memakai lambang capal pada kopiah-kopiah kamu. Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Boleh, memang boleh lah. Kenapa dia tak guna dalil tu? Dalam bab baju krokodil, gambar kangaroo boleh pula. Tak ada nas yang mengharamkan. Pandai. Tapi dalam bab amal sunnah Nabi, pakai nak bertabaruk dengan capal na'al Nabi, tak boleh, haram, Nabi tak pernah buat, dosa masuk neraka. Besok orang masuk neraka kan, kau masuk neraka kenapa baik? Berzina, masuk. Kau kenapa? Berompak, masuk. Kau kenapa pula? Pakai lambang capal. Faham? Kan? Kau masuk neraka kenapa pula? Saya selawat dengan selawat syifa. Selawat syifa, dia kata bid'ah masuk neraka. Bayangkan tuan. Yang kau pula masuk neraka kenapa? Saya dengan imam satu rombongan Masjid Karyah ni. Masalah baca Yasin malam Jumaat. Kan? Senang masuk neraka. Rupanya tanya dia balik, okey, mana elok? Baca Yasin malam Jumaat dengan tahlil elok ke? Tak buat apa-apa elok. Dia kata tak buat apa-apa ke elok kata. Tu namanya dia ada sikit ni lah. Tu nama dia huruf dia W depan ni. Ini masalah besar tu, dalam masalah Negeri Sembilan. Kalau ada orang macam ni payah nak beramal. Poning pala untuk imam kita, dah satu kerja lagi. Elok-elok nak nikahkan orang, kerja nak mengimamkan orang sembahyang, jadi khatib dan sebagainya, nak kena torang dah dengan masyarakat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni tuan-tuan perhati sikit. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni yang baru insaf ni, bagus dia nak berhijrah dan sebagainya, tapi dia punya guru tu YouTube, guru dia encik Google, Syekh Google kan. Itu guru dia Al-Muhaddis Facebook. Tu guru sudah bongap lah semua. Itu yang keluar hadis mungkar lah, tak erti. Dia tak belajar Manzumah Baiquniyah, dia tak belajar masalah usulul hadis. Ada satu perempuan tu, dia pun tak apa, dia cakap kata, apa hadis, apa kitab yang kau belajar ni?
Itu orang tak tahu satu bidang, tiba-tiba cakap bidang tersebut. Dulu ada kawan saya tuan-tuan, dia ni dia kena penyakit macam panic attack tuan-tuan tu, panic attack, mengelabah tiba-tiba. Dia kena penyakit serius dulu, teruk kat penyakit dia tu. Dia bertambah teruk lagi bila dia cari penyakit dia tadi tu dalam Google. Dia cari, kalau pening-pening kepala, muntah-muntah pun sakit dia. Dia tulis Google. Lepas tu Google cakap, oh itu kena TB lah, apa dia dah gelabah lah, mampu lah dia. Dah risau lah. Lepas tu bawa je doktor, bawa je, jom lah kita pergi jumpa doktor. Doktor kata, apa sebab awak jadi macam ni ya? Dia kata, saya ni doktor suka benar baca Google ni, kata penyakit-penyakit ni sampai saya takut benar. Doktor dia kata, saya ni 7 tahun belajar. Kau senang nak belajar doktor, tengok Google. Kau tanyalah saya. Kalau kita ada penyakit, kena rujuk dengan doktor kan. Dia buka Google tu yang pening kepala. Risau, tak nak campur orang, tak nak apa, sudah duduk terperuk, takut kena penyakit, takut kena kuman. Itu yang bahaya tuan-tuan. Jadi kalau ada masalah apa-apa, satu masalah kena rujuk dengan ulama. Ini Jabatan Mufti keluarkan fatwa, boleh dia bantai Jabatan Mufti. Oh, Jabatan Mufti salah, dia tak faham hadis ni lah. Yang duduk dalam tu, yang mengaji boleh-boleh tahun, yang ada doktor dalam panel fatwa Muzakarah Fatwa Negeri Sembilan, ada doktor, ada maulana, ada ustaz mengaji boleh tahun, bertalaki, mengajar kitab di pondok-pondok dan sebagainya. Tiba-tiba kau cakap kau baru 7 kali pergi usrah, baru baca tafsir Al-Fatihah, sudah ustaz semua tak betul. Itu penyakit orang belajar. Macam orang baru je silat lah tuan-tuan, baru ini daftar borang dah besok dah pergi belasah orang lah. Belum belajar bunga lagi. Baru daftar berapa gambar nak, 2 keping ni, dah letak je besok je pasal orang. Dengan main dan gayung tau, padahal dia satu jurus pun tak payah lagi. Itu yang masalah orang baru belajar tak ada guru tuan-tuan. Itulah jadi dia belajar tadi tu tanpa guru, sehingga adab pada ilmu pun tak ada. Adab dengan ulama yang menyampaikan ilmu pun tak ada. Sonang-sonang tu Jabatan Mufti tak betul. Kau dulu pun teruk juga perangai, alhamdulillah Allah bagi kau hidayah, tiba-tiba kau salahkan orang pula. Itu masalah. Dan nisbah kekeluargaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok pada nazam keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabili dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan selawat dan salam tu juga bukan bila digandingkan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa-apa yang digandingkan dengan nama Nabi juga mendapat selawat dan salam. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey kan? Kalau masuk wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, mana Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat ridwanullah majma'in pun terkandung dalam doa itu dan terkandung dalam selawat tadi. Kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu Nabi dan para keluarga Nabi. Ada lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, iaitu orang yang mereka yang muttabi', iaitu mengikuti jalan para sahabat ahli keluarga Rasulullah SAW ini pun terkandung dalam doa tadi. Maknanya kalau kita nak berdoa tuan-tuan, doalah dengan selawat tadi itu, kerana mengandungi selawat dan salam ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, ke atas siapa? Ke atas para sahabat ridwanullah majma'in, dan juga wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga mereka-mereka yang mengikuti jalan Nabi SAW. Maka kekeluargaan itu terbagi pada 2. Wa alihi itu, pertama ialah nisbah zakat. Kau berapa isyak kan? 8 6 boleh, kalau 7 boleh. Maka pertama ialah nisbah nasabnya pada zakat. Nisbah nasab dan zakat. Kalau kita keluarga Nabi, mana keluarga Nabi sekarang lah. Kalau kita tengok para habaib ridwanullah, para habaib yang datang ini, maka keturunan mereka ni maksudnya muttasil sampai Nabi SAW.
Itu nak katakan keturunan dia bin ni sampailah kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan Rasulullah. Dan ada juga keturunan-keturunan Rasulullah daripada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib ni kan banyak anak dia kan. Bani Muttalib banyak isteri dia, banyak anak-anak pinaknya. Maka itu pun keturunan dikatakan sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana mereka ni nisbah zakat kerana mereka ni iaitu Bani Hashim, Bani Muttalib dan keturunan Rasulullah, ketiga-tiga ini tidak boleh memakan harta zakat dan juga harta sedekah. Itu. Dan ada kawan-kawan kita para para alul bait, ada kawan-kawan kita Said kan, ada kawan-kawan rumah itu Syarifah, Syarif sebagainya. Mereka ni kalau daripada selalunya kita tengok mereka daripada Yaman lah kebanyakan susu galuh mereka. Maka mereka ni kalau kita bersahabat dengan mereka, kalau boleh elakkan beri pada mereka tu benda-benda sumber-sumber zakat ataupun sedekah lah. Kalau nak bagi juga bagi dalam bentuk hadiah. Syekh ni hadiah Syekh, bagi hadiah tu lebih orang gembira kan. Jadi kalau kita nak bagi hadiah pada mereka boleh, cuma tak boleh makan harta zakat saja, tak boleh dengan harta sedekah. Nanti perbahasan ulama kata kenapa Ustaz para Said Syarifah ni, orang keturunan Rasulullah ni tak boleh makan harta zakat? Kan persoalan kita kan, kenapa orang lain boleh, kenapa mereka tak boleh? Kerana zakat ni pada harta ataupun sedekah ni ialah dikatakan lebihan daripada harta yang dizakatkan. Dia dalam macam bentuk orang panggil apa, kalau kita kata macam apa bentuk penyucian daripada harta tadi. Contohnya hartanya sekian-sekian 25%, maka 25% tu macam dia kata apa, macam benda kotor lah, benda yang kotor keluar daripada tu, maka baru bila keluar daripada 25% tadi, maka harta suci, hartanya tadi tu baik. Maka benda tu juga macam buangan lah, tak sesuai dimakan oleh keluarga Rasulullah, tapi boleh dimakan oleh kita, tak ada masalah. Bukan nak bagi tu benda tu najis, tidak. Tapi kalau kita tengokkan dia macam bentuk majas juga, tak nampak pun najis ataupun tak nampak kotor, tapi itulah seolah-olah benda tu macam benda perkumuhan lah yang keluar daripada harta tadi, supaya harta tadi tu baik, harta tadi tu dibersihkan, disucikan. Ataupun kita katakan macam air basuhan pada benda-benda kotor. Jadi memang kita cuci tadi tu, cuci dengan air, dengan contoh benda kotor tadi tu bersih, tapi air tu bersih tak? Air yang kita gunakan basuh tadi tu untuk benda kotor tadi bersih tak? Air tu tak bersih, maka air tu tak boleh minum. Kerana kalau kita basuh benda-benda najis, dia akan jadi air mutan najis. Boleh faham? Jadi boleh diibarat begitu. Jadi tak layaklah keluarga Rasulullah makan benda-benda macam tu. Tapi kalau kita boleh, tak ada masalah untuk fakir, miskin dan sebagainya. Itu boleh. Dan kekeluargaan yang kedua ialah kekeluargaan daripada nisbah umat Islam. Maka seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Islam adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kita Allah maghfirli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhumul amwat. Itu keluarga Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullahum ajma'in sekalian. Wallah ta'ala alam. Nanti kita sambung balik dalam apa ni, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Jadi saya minta pihak masjid nanti kalau nakkan PDF terjemahan, tuan-tuan boleh telefon saya bagi PDF, tuan-tuan cetak seni boleh tak? PDF terjemahan yang kami buat ni, tapi bukan ni lah, maksudnya PDF terjemahan saja, bukan teks. Kalau tuan-tuan nak ambil nombor telefon saya, mesej saya bagi free je. Cuma tuan-tuan lebih kurang dalam 10 helai je. Tuan-tuan pergi kedai pun boleh, untuk state tak sampai lah RM2, boleh insyaAllah. Nombor telefon saya 013 602 3032 013 602 3032.
Ataupun tuan-tuan nanti dapat salah seorang ambil nombor telefon saya, dapat daripada terjemahan tu, post kat grup tuan-tuan, post dekat WhatsApp grup taman ke masjid karya ke, postkan supaya orang lain dapat manfaat daripada terjemahan tadi, dan boleh esok datang bawa foto state pun tak apa. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada soalan dah, memang pakar-pakar semua dalam ni kan. Tu saya anggap macam tu lah. Jadi semua saya nak elan sikit tuan-tuan boleh ya. Saya nak elankan, alhamdulillah tadi saya baru tengok satu tanah dekat pantai tu untuk tujuan pembangunan madrasah lah. Untuk sekarang madrasah lebih kurang tak sampai 1 ekar, tapi sebelah tu saya harap orang tu pun kalau tak wakaf dia jual jugalah. Cuma kita tengah cari dana untuk beli tanah tersebut untuk bangunkan madrasah dan juga rumah para ustaz yang mengajar kat situ. Kalau tuan-tuan puan-puan ada nak berwakaf ataupun nak berinfak untuk menjayakan kita punya projek mega kita ni, projek akhirat kita ni, boleh lah sama-sama kita baik. Nabi SAW beritahu apa, kalaulah satu orang itu mengeluarkan sesuatu membina atau membina sebuah masjid, walaupun masjid tu sebesar sarang burung, maka Allah akan baginya sebuah maligai dalam syurga Allah. Ini masjid pun tempat belajar punya masjid itu nak kiaskan juga, boleh dikiaskan dengan benda-benda seperti sekolah-sekolah tahfiz, pondok-pondok pengajian. Kalau kita tak dapat bagi kewangan, kita boleh bagi barang. Ustaz ambil lah satu paku Ustaz, bagi ambil lah. Buat apa dia, paku pun tak nak tu. Tak adalah maksudnya kan, kalau kita tak mampu nak berinfak, kita sampaikan pada orang lain, supaya mungkin ada orang lain tu dia nak berinfak dan berwakaf, dan mudah-mudahan pahala itu sampai pada kita, kekal menjadikan dia sebagai bekalan untuk kita di akhirat kelak. Amin tuan-tuan. InsyaAllah tuan, apa yang baik datang daripada Allah, yang tak baik tak kena di saya sendiri. Sudah bagi kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.